sangat energetik ataupun berinspirasi, ya, bersemangat untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan perjalanan kita, kehadiran kita, ya, niat kita pada hari ini Allah angkat jadikan sebagai satu amalan yang boleh mendinding kita daripada sentuhan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda tercinta ada menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menghadiri ataupun dia menempuh satu jalan untuk dia menuntut ilmu, maka sahalallahu lahu, Allah akan mudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan ke syurga. Siapa kat sini tahu jalan ke syurga dia macam mana? Macam mana bentuk dia? Banyak bonggol ke? Ataupun jadi highway ke? Atau banyak semak samun ke? Atau berduri ke? Berlopak ke? Kita tak tahu kan? Tapi subhanallah, dengan izin Allah sebenarnya Allah memberikan peluang untuk kita menyediakan jalan kita ini di syurga dari dunia lagi. Jadi jalan di syurga, cara bentuk dia bagaimana, maka Allah berikan peluang melalui majlis-majlis ilmu. Baik. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi, alhamdulillah tadi Ustaz Imam kita ada memberi makluman. Kita ada 2 telekung, ya. Jadi untuk hadiah saya tambah lagi dengan 3 buah buku. Jadi ada juga menjadi hadiah lah. Okey, buku ni tajuk dia Wanita Dambaan Syurga. Jadi insya-Allah bila kita nak bincang pasal fiqh ni kena ada rujukan. Kadang-kadang bila kita dengar dia terlepas beberapa poin kan. Jadi bila ada kita datang, kita dengar. Lepas tu kita ada buku, kita boleh rujuk. Dia boleh jadi panduan untuk kita. Kalau kita kata tak pasti macam mana, tengok buku pula, Okey, jadi ini penting. Bila sebut fiqh wanita sebagaimana Ustaz Imam sebut tadi, Tuan Imam kata tadi, fiqh ini antara perkara yang penting untuk membuktikan pengabdian kita kepada Allah SWT. Sebab Al-Quran ini dia datang dalam 3 kandungan. Kandungan yang pertama yang kita panggil akidah. Jadi akidah kita itu tauhid kita, keimanan, rukun iman dan sebagainya, itu akidah. Selain daripada akidah, ada bahagian yang lain yang kita sebut sebagai syariah ataupun fiqh. Jadi syariah ini adalah kompilasi. Bila sebut fiqh sahaja, sebenarnya dia fiqh ni bukan pasal darah wanita saja. Fiqh ni sangat luas. Seluas lautan, seluas kehidupan. Jadi bila sebut fiqh wanita, dia paling kurang ada 4 perkara. Apakah itu fiqh wanita? Pertama, ibadah. Yang kedua, yang kita panggil munakahat, fiqhul munakahat. Yang pertama tadi apa? Ibadah. Yang ketiga, fiqhul munakahat. Yang ketiga, muamalat, fiqhul muamalat. Dan yang keempat adalah jinayat. Jinayat, ejaan Jinayat. Jinayat. Jinayat ni maksudnya hukum hukum jenayah dalam Islam, ya. Orang yang mencuri macam mana, perempuan yang mencuri, perempuan yang merompak ke apa ke kan, perempuan yang berzina, semua berada di bawah jinayat. Jadi paling kurang itu ada 4. Betul tak 4? Kira 4. Betul kan? Okey. So jadi semuanya ada 4. Bila kita bincang berkenaan tentang darah wanita, dia jatuh bawah ibadah. Tapi ibadah ni dia banyak juga. Ada puasa, ada solat, ada haji, ada zakat, ya. Jadi dia jatuh bawah mana? Dia jatuh bawah taharah. Sebelum kita menunaikan solat, dalam solat itu sendiri, sebelum kita nak menunaikan ibadah umrah kita dengan tawaf dan sebagainya, maka dia ada satu lagi topik yang dipanggil taharah. Jadi taharah inilah, di bawah bab taharah ni pun banyak pula jenis-jenis air, ya. Kemudian kita ada jenis-jenis najis, tayamumnya, wuduknya, mandinya, itu semua bawah taharah, termasuk darah wanita. Jadi darah wanita ini di bawah najis.
najis ke tak najis ke, jadi macam mana nak tentukan. Jadi sebenarnya luas ke tak luas fiqh wanita ni? Luas. Jadi bila kita sebut fiqh wanita, perlu jelas kita nak fokus tentang apa ni. Jadi tentang pasal puasa ke? Sebab puasa wanita, Masya Allah, cerita pasal fidyahnya nanti. Kan kita kalau ada siapa yang mengandung sewaktu di dalam berpuasa, boleh diharuskan untuk tidak berpuasa. Jadi yang menyusukan lagi. Jadi dia ada perbahasan dan perbincangan demi perbincangan mengenai wanita. Jadi subhanallah, Allah sayang sangat dengan kita. Jadi Allah memberikan panduan yang jelas dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan cara, yang mendemonstrasikan kepada kita semua. Baik, jadi hari ini dalam tempoh 1 jam, agak-agak boleh habis tak kita empat fiqah tu? Awal lagi dah giling kepala kan? Mesti memang tak boleh. Jadi yang sedapatnya pun kemungkinan darah ni pun tak selesai. Jadi sebab tu saya bekalkan buku untuk kalian semua sahabat-sahabat yang dimuliakan. Boleh nanti dapatkan dengan harga RM70. Harga jualan sebenarnya RM75. Jadi saya tengok dengan ustaz, saya kata kita boleh jual RM70 kan? Dia kata boleh. Okay, so nanti boleh dapatkan di luar sana lah. Baik, jadi kita nak fokus 1 jam ini tentang darah wanita. Dan untuk darah wanita, bagi sesiapa yang nak dapatkan buku, tolong catat dia bermula daripada muka surat 87. Okey, 87 sehinggalah habis satu bab tu. Di 87 sehingga habis satu bab. So saya target dalam tempoh 1 jam ni saya terangkan sehingga habisnya lah. Okey, apa yang terkandung adalah, pertama, jenis-jenis darah wanita. Berapa banyak wanita ini ada jenis darah dia. Kemudian kita nak lihat tentang perbezaan darah wanita tersebut. Dan kemudian kita nak tahu pula tentang keputihan. Sebab dia selain mengiringi darah-darah ini adalah keputihan, betul tak? Itu pun kadang kita tak pasti kan? Okey. Dan akhirnya kita akan lihat larangan yang dibenarkan, larangan yang diragui ataupun larangan khilaf, dan larangan yang disepakati bagi mereka yang ada darah. Okey. Jadi Al-Quran tadi dia bawa 3 benda, 3 perkara, 3 kandungan. Pertama akidah, yang kedua fiqh, satu lagi adalah akhlak ataupun tasawuf. Tasawuf ni berbentuk rohani, yang zikirnya, yang doanya, yang itu. Jadi di situ ada di dalam Al-Quran. Jadi agak-agak tuan-puan muslimat yang dikasihi, cuba bagi markah. Kita memahami akidah ni berapa agaknya per 10? Berapa per 10 akidah kita? Berani ke tak bagi markah? Tak berani Tapi duduk diam-diam cuba bagi markah. Sebab di situ baru kita boleh mengukur tahap ilmu kita ini bagaimana. Okey, fiqh ni agak-agaknya saya tahu berapa. Ustazah sebut tadi ada 4 ibadah, munakahat, muamalat, jinayat. Setiap satu tu berapa agaknya markah yang kita nak bagi pada diri sendiri. Kemudian bab seterusnya adalah tasawuf ataupun akhlak. Berapa pula markah yang perempuan nak bagi pada diri sendiri. Okey, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Saidina Ali sebut, hisablah diri kamu, bagi markah pada diri kamu sebelum kamu diberi markah. Baik, ketiga-tiga ini tak mungkin untuk kita amalkan kalau sudah meninggal dunia. Nak amalkan, nak taat pada Allah, taat pada Allah kan mesti ikut apa yang Allah suruh kan, yang dalam Al-Quran tu lah. Bila kita nak amalkan, nak praktis benda tu semasa kita hidup ni. Jadi selama mana Allah bagi kita peluang untuk hidup, kita syukur, kita sebut, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau bagi lagi aku peluang untuk mentaatimu. Dan sebab itu pagi-pagi kita doa kepada Allah kan. Kita sebut apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sayyidatuna Ummu Salamah kata, Nabi setiap pagi baca doa tu.
Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inni as'aluka. Kalau kita ramai-ramai, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kurniakanlah pada kami hari ini, pagi ini, ilmu yang bermanfaat. Sebab ilmu dalam Al-Quran sangat luas. Jadi kita pun tak sempat nak belajar. Jadi kita kena belajar, kita kena ambil tahu dan minta daripada Allah supaya Allah bukakan setiap hari kita itu peluang untuk mengetahui apa yang ada dalam kalamnya, iaitulah Al-Quran. Kemudian kita doa apa lagi? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Rezeki-rezeki yang baik, ya. Jadi kalau kita makan, dia menjadi kebaikan kepada kita, dapat gaji yang baik, ya. Kita direzekikan dengan kesihatan, direzekikan dengan anak-anak yang baik, kawan-kawan yang baik, ya. Persekitaran yang baik. Itu juga adalah rezeki. Kemudian wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang Allah terima. Jadi kita nak Allah terima amalan kita pada hari ini. Baik, bersedia sekarang dengan darah wanita? Okey. Jadi darah wanita secara umumnya, ya, kita boleh letakkan ada 5 darah. Ada 5 darah wanita. Cuma puan-puan muslimat yang dikasihi, kalau dapat buku ni nanti kalian akan lihat ada 4 sahaja darah wanita. Yang kelima yang saya akan sebutkan itu dia terselit dalam beberapa huraian, ya. Masih ada dalam buku ini tapi terselit. Cuma saya keluarkan bentuk darah atau jenis-jenis darah ini supaya kita tahu, oh, wanita ini paling kurang ada 5 darah. Ada 5 jenis darah. Yang pertama, kawan karib kita. Setiap bulan kita jumpa. Nama dia Head, ya. Head bukan HEAD, itu head dalam bahasa Inggeris, ya, kepala. Dia head, HAIDH. Haid pun boleh nak sebut haid, head, ya, pun boleh. Okey, yang kedua terus letak di situ istihadah. Yang ketiga wiladah. Yang keempat nifas. Yang kelima fasad. Ustazah tak pernah dengar pun fasad. So fasad ni disebut oleh ulama-ulama terkini, ya. Jadi dia nak bezakan darah daripada istihadah. Dia macam lebih kurang adik-beradik, tapi tak sama, ada yang tak sama. Okey. Secara imbas, lalu darah haid ini adalah darah yang mengalir melalui rahim wanita secara semula jadi bila sudah sampai umur yang tertentu. Jadi bukan sebarangan umur. Jadi sudah sampai umur yang tertentu, maka dia akan keluar darah, tanda dia sudah baligh. Itu dia darah haid. Boleh ke tulis poin-poin aja, tak perlu cukup pun kan. Jadi tulis ada umur tertentu, kemudian darah tertentu, dan dia ada masa tertentu. So, jadi darah haid ini dia tidak lari daripada 3 perkara: umur yang tertentu, masa yang tertentu, dengan jenis ataupun perincian yang tertentu. Okey. Baik. Darah istihadah. Darah istihadah adalah darah yang keluar bukan masa haid dan juga nifas, dan bukan juga kerana wiladah. Okey, yang ketiga, darah wiladah adalah darah yang mengiringi anak yang dilahirkan. Mengiringi, yang itu wajib tulis. Dia darah itu keluar bersama-sama, mengiringi anak yang dilahirkan ataupun bayi yang dilahirkan. Yang keempat, darah nifas. Darah yang keluar selepas. Yang tu wajib ada perkataan selepas melahirkan.
Ada beza tak wiladah dengan nifas? Ada. Wiladah darah yang mengiringi, manakala nifas adalah darah selepas. Okey. Satu lagi adalah darah fasad. Darah fasad ini dia bukan kategori darah semua yang ada, tetapi dia adalah darah tanda, contoh darah tanda nak melahirkan, ataupun darah yang keluar pada kanak-kanak yang belum sampai umur baligh. Macam sekarang ni ada umur 4 tahun, 5 tahun dah keluar darah dah. Kan? 4 hingga 5 tahun keluar darah. Ataupun ada yang baby umur 2 bulan ada dekat rahim dia tiba-tiba darah. Kita tak panggil istihadah, kita panggil fasad. Jadi itu bentuk-bentuk darah yang ada dalam Islam yang dibincangkan oleh para ulama. Dan Masya Allah ulama kita daripada semasa ke semasa mereka sentiasa update dan upgrade. Okey. Kalau di Malaysia ini saya sejujurnya suka untuk merujuk kepada Dr. Datuk Zulkifli Al-Bakri, sebab dia kalau terangkan tu dia jelas, dia punya reference dia, kemudian huraian dia, dan ada pula kaedah-kaedah waqi'iyah. Waqi'iyah ini maksudnya semasa. Jadi saya saja je sebut nama-nama ulama kita atau ustaz kita, guru-guru kita yang boleh kita rujuk lah. Okey, jadi dia jelas benda tu. Okey, baik. Sekarang kita lihat pula haid. Untuk haid ini, macam mana kita nak kenal haid ni? Nak kenal haid, dia ada 5 warna. Baik, dia ada 5 warna. Perempuan kita ada lebih kurang 15 minit lagi, 10.30 lagi untuk saya terangkan semua ni. Lepas tu nanti kita akan buka pada soal jawab. Okey, dia ada 5 warna. Warna yang pertama adalah warna hitam. Kedua, coklat. Ketiga, merah. Laju sangat ke? Hitam, coklat, merah. Yang keempat, warna kuning. Boleh juga jadi kuning itu keperangan. Kuning keperangan. Dia boleh jadi kuning. Dia boleh jadi kuning sahaja. Dan yang kelima, warna keruh. Warna keruh. Keruh tu macam bercampur warna coklat, warna keruh lah dia, warna keruh. Okey. So yang tidak ada di situ adalah warna yang putih atau jernih. Betul kan? Jadi putih jernih bukan haid. Jadi ada 5 jenis warna. Okey. So daripada sini, daripada tentang warna-warna darah, apa pula yang mempengaruhi haid kita? Sebab haid kita ni ada masa-masanya datang lancar, normal, ada masa-masanya tersekat-sekat lah pula. Betul tak? Jadi haid kita ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor yang pertama, apa yang kita makan. Kadang-kadang tak keluar lah pula kan. Jadi pun sama juga, tengok apa yang kita makan balik. Mungkin kita ambil suplemen kot. Jadi bila kita ambil suplemen, dia juga boleh mengganggu kelancaran, ataupun tiba-tiba banyak pula keluar. Jadi maksudnya di situ dia mempengaruhi. Yang kedua, faktor persekitaran dan tekanan hidup. Kalau hidup tu tertekan, memanjang, kadang-kadang langsung tak keluar period. Nak exam contohnya, lambat pula period saya. Jadi faktor tekanan dan persekitaran. Dan persekitaran ini dia tengok kawan-kawan yang kita berteman dengan dia. Siapa yang geng-geng kita, yang rapat. Perempuan pernah tak mengalami keadaan di mana kita dengan kawan-kawan kita kan, sebelum-sebelum ni period tak sama tau, tapi sebab dah kita duduk dengan dia, bergaul dengan dia, bergurau dengan dia, tiba-tiba 2 bulan akan datang semua period sama. Kau period ke? Lah saya pun period, awak pun period. 3 sekawan, 3 period sama. Pernah tak? Pernah kan?
Dan kita kadang-kadang pun sama period kita dengan mak kita, ya, ataupun dengan mak mertua kita, atau adik ipar ke dan sebagainya lah. Yang ini juga adalah pengaruh daripada faktor persekitaran. Sebab biologi kita, tubuh badan kita dengan orang lain ni, dia berkomunikasi, berinteraksi tanpa kita tahu, tanpa suara. Jadi dia connected. Dia panggil biological communication ataupun interaction. Jadi kalau sama gelombang dia akan jadi macam samalah pula keluar. Kalau lelaki dia tak ada period kan. Jadi kalau kita tengok dia punya interaksi sama, bila dia duduk, dia bercakap ke apa ke, dia punya gaya lebih kurang. Bila dia macam ni, yang seorang pun macam ni juga. Bila yang seorang menggaruk kepala, yang seorang lagi pun garuk kepala juga. Seorang begini, dia pun begitu juga. So kat situ dia ada biological connection. Jadi setiap kita memang ada biological connection. Baik, subhanallah. Yang ketiga, pengaruh yang ketiga adalah keturunan ataupun genetik. Keturunan kita, genetik kita ini dia akan kita daripada situ kita tahu, kita ni period selalu lambat sebab keluarga kita memang period lambat, ataupun umur lambat nak period. Jadi umur lambat nak period, umur lewat menopause. Jadi kat situ dia yang biasa sangatlah kita rujuk untuk faktor-faktor kesuburan ataupun faktor-faktor head ini. Okey. Baik. Jadi seterusnya kalau kita nak kira tempoh, kita masuk pula tempoh perkiraan head. Tempoh perkiraan head ikut Imam Syafi'i dikira sebagai sehari semalam. Lailan wa naharan. Sehari semalam. Jadi maksudnya dalam tempoh sehari semalam itu dia kena ada 2-3 titik ataupun discharge. Kalau saya sebut discharge, faham ya? Maksudnya ada 2-3 discharge yang keluar. So 2-3 discharge dalam tempoh 24 jam. Kalau sekali je keluar dalam tempoh 24 jam tak keluar pula, jadi dia tidak dikira sebagai haid. Itu mazhab Syafi'i. Jadi bila tidak dikira sebagai haid, kita dah datang waktu subuh, Zuhur tak ada, Asar tak ada, Maghrib tak ada, Isyak tak ada, datang subuh pun tak ada lagi. Dah memang waktu tu kena mandi dah. Jadi macam mana dengan solat-solat kita tu? Jadi dengan solat-solat kita itu ada dua pandangan. Paling baik untuk kita qada. Paling baik untuk kita qada. Sebab sebenarnya kita tak tahu kita ni period lagi ke tak, betul tak? Kita dalam tempoh penantian. Jadi yang paling baik adalah kita qada. Jadi yang kedua, pandangan yang kedua kata tidak perlu sebab kita masih lagi dalam tempoh minima haid. Jadi tempoh minima haid itu adalah 24 jam. Jadi sebab kita nak confirmkan ini sudah dah period ke, sudah masih period ke ataupun tidak, ni nak keluarkan, mandi keluar balik pula kan. Okey. So jadi ada dua pandangan dan kedua-duanya betul. Jadi kita jangan bertelagah lah pula dalam hal ini. Kena ganti, wajib ganti kan. Jadi ada yang sebut wajib ganti, ada yang tidak. Kerana sebahagian yang saya belajar ni ustaz saya, dia kata tidak perlu ganti sebab anti, dia kata kamu ni dalam statusnya sedang haid. Haid ni kan haram untuk solat kan. Jadi haram ke arah nak tunggu untuk, bukan tunggulah, ke arah untuk bersuci. Jadi tidak diwajibkan ke atas kamu solat. Okay. Yang mengatakan perlu solat itu pula sebab kita tak pasti kita ini masih period ataupun tidak. Tapi kat situ dia memang agak sedikit payahlah, masyakkah lah. Sebab nanti subuh dah datang kan. Zuhur tengok tak ada, kita mandi lagi. Mandi lepas tu tengok asar tiba-tiba ada pula, tak jadi mandi. Jadi kerja kita mandi memanjang. Jadi di situlah, jadi kalau kita tengok ulama mana yang memudahkan kita supaya kita ni kan bekerja keluar kan, jadi tidak sentiasa berada di rumah, kecuali kalau yang berada di rumah tu. Jadi bila kita dah bekerja, tengok pagi tadi subuh dah datang dah, tengok Zuhur tak datang, asar tak datang, Maghrib baru kita boleh mandi sebab waktu siang tu kita berada di
di tempat kerja. Faham ke tak yang saya cakap ni? Faham ya? Jadi situ ada dua pandangan perempuan, saya beri kebebasan. Tengok keadaan perempuan untuk pilih yang mana. Tapi kalau tanya saya akan pilih untuk saya mandi pada subuh akan datang. Sebab kita menghormati yang minima, tempoh minima tu, bagi peluang minima haid kita, sebab kita tak tahu ini keluar ke tak, kan? Okey. Jadi bila dah berlalu, maka saya akan ambil yang pertama tu, dan secara jujur saya tak akan gantikan solat lah, sebab kita dalam keadaan haram untuk menunaikan solat. Yang nak gantikan solat itu terlebih-lebihnya adalah sebelum kita period. Contohnya waktu isyak kita tak solat lagi. Waktu isyak tu kita tak solat lagi, kita tidur dulu, bangun-bangun pukul 5 pagi, alamak tak solat isyak lagi, nak ambil wuduk period waktu tu. Jadi yang mana yang wajib diganti? Isyak. Sebab isyak itu hukumnya wajib atas kita, sebab kita suci, waktu tu kita sedang suci. Jadi wajib ke atas kita untuk menggantikan solat isyak itu, sebab kita lambat-lambat. Faham ke? Faham. Walau bagaimanapun sebahagian ulama kata tidak mengapa, kerana masih lagi dalam tempoh waktu solat. Jadi tempoh waktu solat sampai pukul 6 nanti tu, waktu imsak tu lah kan, jadi pukul 6 lebih tu baru tidak boleh solat isyak. Jadi kata ulama, selama mana masih dalam tempoh solat dan tiba-tiba kita period pula kan, jadi yang itu tak perlu ganti pun tak mengapa. Jadi Masya Allah ada pelbagai pandangan para ulama ini, perempuan yang dikasihi. Jadi kita lihat, tengok mana yang kita rasa kita boleh buat, ya? Jadi kita kata, oh ini kesalahan aku ni sebab melewat-lewatkan solat, patut aku boleh buat. Jadi yang itu yang lebih layak untuk kita gantikan solat. Faham ke tak ni? Faham ya? Alhamdulillah. Baik. Jadi kemudian tempoh kebiasaan haid kita adalah 6 atau 7 hari. Manakala tempoh maksimalnya adalah 15 hari. Okey, puan-puan akan berjumpa dengan keadaan di mana ada pandangan mengatakan sedetik sahaja keluar pun itu dikira period. Kalau kita tadi, kalau sedetik keluar dia bukan haid, ya. Jadi ada sebahagian nanti akan kata, sedetik ni dah kira period lah, ni dah darah dia. Tengok ada 5 jenis warna tu, dia salah satu daripada warna tu, tengok warna merah tu kan, period lah tu. Jadi yang ini kalau berjumpa, kemungkinan dia berpegang dengan mazhab Maliki. Sebab kita ada 4 mazhab kan, yang menghuraikan dan sebagainya. So majority masyarakat kita di Malaysia ini, kita memegang mazhab Syafi'i. So bila ada yang berpandangan seperti itu, jangan cari gaduh, raikan saja, ini pandangan mazhab Maliki. Jadi at least kita tahulah, okey, betul, dia punya pandangan juga betul dan tepat, ya. Okey, boleh macam tu. Sebab kita ni, wanita ni, period kita, perasan tak, dia lain seorang dengan seorang. Dia tu yang dia ada 3 pengaruh tu, pengaruh persekitaran, pengaruh kawan-kawan pergaulan kita, pengaruh apa yang kita makan. Jadi setiap individu itu berbeza. Saya pernah jumpa dengan seorang anak yang tidak pernah discharge dia warna putih. Dia kata, ustazah, saya tak pernah keluar discharge lendir warna putih. Yang ada kuning atau jernih terus. Yang warna putih tak pernah. Dia kata, jadi maksudnya kat situ mungkin dia ada banyak color dalam badan dia lah. Apa orang kata, melatonin ke whatsoever lah kan, dekat dalam tubuh badan dia tu yang memang tidak ada warna putih. Wallahualam. Jadi kat situ kita nak kata warna kuning itu boleh jadi warna suci dia. Jadi setiap individu dia agak unik, ya. Cuma kita ambil ini sebagai peraturan umum sebelum kita buat keputusan untuk diri kita, ya. Jadi yang penting bagi kaum wanita, kita kena berani membuat keputusan berdasarkan ilmu yang ada. Jangan memandai-mandai pula buat keputusan. Jadi sebab tu kita belajar, kemudian kita sesuaikan dengan keadaan diri kita. Baik. Jadi kita dah tahu yang itu. Kemudian kita tengok darah wiladah dan juga darah nifas, ya. Jadi darah wiladah ini adalah darah yang mengiringi keluar semasa anak kita dilahirkan. Ada sebahagian wanita yang dia tidak ada darah
masa melahirkan anak. Okey, jadi bila anak tu keluar, keluar dalam kelongsong dia tu, tak ada darah keluar. Ya, okay, contoh lain, darah wiladah ini sewaktu dia operate. Jadi operate tu darah yang keluar tu kat perut kan. Jadi dia tidak ada darah yang keluar daripada rahim. Jadi kat situ juga dia bersalin dalam keadaan kering. Tapi proses itu walaupun tidak ada darah tetap dipanggil wiladah. Maksudnya dia melahirkan. Cuma tidak ada darah. Okey, para ulama mewajibkan mandi wiladah kerana kelahiran walaupun tidak ada darah. Okey, cumanya biasa-biasanya kita tidak asingkan mandi wiladah dengan nifas. Kita biasa satukan. Betul tak? Sebab bila darah wiladah keluar, lepas tu diikuti dengan nifas. Jadi tak perlulah mandi. Jadi mandinya kita itu lepas selesai nifas. Tapi sebahagian, macam contohnya kawan-kawan kita yang operate tadi tu kan, bila sudah operate, jahit balik, dia tak rasa darah keluar, kering memanjang kan. Jadi waktu itu, waktu dia kering tu, dia kena mandi, dia kena apa orang kata tu, bersihkan diri dan kemudian dia boleh solat. Jadi dia perlu solat, ya. Okey. Baik, di situ. Next, darah nifas, darah yang keluar selepas bersalin. Selepas rahimnya itu dikosongkan. Maksudnya selepas dia melahirkan ataupun melalui operation tu tadi kan, jadi rahim dia kosong dah. Okey, dan kemudian tempoh untuk keluar darah nifas macam yang operate tu tadi kan. Hari pertama tak keluar, hari kedua tak keluar, hari ketiga tak keluar, hari keempat tak keluar lagi, hari kelima tak keluar. Dia dah mandi dah kan. Okey, hari keenam tak keluar, hari ketujuh tak keluar, dia dah sembahyang semua dah. Hari ke-11 keluar. Tu nak panggil darah apa tu? Nak panggil darah apa tu? Darah nifas. Jadi masih lagi dipanggil darah nifas. Jadi darah nifas dia itu keluar, itu adalah tempoh dia. Maka nifas itu bermula daripada hari yang dia keluar darah tu, hari pertama. Hari ke-11 tu adalah hari pertama darah nifas dia. Baik, contoh yang sama, hari 11 tak keluar, hari 12 tak keluar, hari 13 tak keluar, hari 14 tak keluar, hari 15 tak keluar, hari ke-16 keluar, hari ke-16 keluar. Dan lepas 15 hari dia bersalin, tak keluar darah, tak keluar darah, tak keluar darah, hari ke-16 keluar. Nak kira darah apa tu? Sebab kita tengok kita je kan, kita tak tahu orang lain kan. Sebenarnya ada banyak cerita-cerita orang lain ni. Hari ke-16 tidak dikira nifas, dia dikira haid. Dia dikira haid sudah. Maksudnya cukup subuh lah dia tu, ya, tak ada nifas, terus dah datang haid balik. Okey, jadi tempoh minimum bagi darah nifas ialah 1 detik. Sedetik sahaja. Tu yang kalau operate tu kan, dia biasa akan mengalami macam ni lah. Sikit je keluar, dia kata. Darah dia sikit je keluar. Siapa yang ada operation, yang pernah buat operation? Operation untuk macam mana keadaan darah? Banyak juga ke? Banyak juga okey. Ada yang banyak. Ada siapa yang operate darah sikit? Banyak juga kak? Darah keluar banyak juga selepas. Okey, selepas semasa bersalin operate, tapi darah bukan darah yang dekat perut ya, darah yang kat rahim keluar juga banyak. Okey, so jadi kat sini alhamdulillah lah, maksud tidak ada kekeliruan kita jelas kan. Okey, so ini kita tengok kes-kes yang saya sebut tadi, ada kes-kes yang berlaku. Macam kalau kawan saya tanya, dia kata sikit je, tak ada keluar darah pun ya. Okey, jadi alhamdulillah ada panduan untuk kita. Jadi tu tempoh minimum darah nifas ialah sedetik. Manakala tempoh kebiasaan darah nifas berapa hari?
40 hari. Maksimanya adalah 60 hari. Okey, jadi di sini Ummu Salamah, Ummul Mukminin kita, dia menceritakan pada zaman Nabi ni wanita dia menunggu selepas bersalin tu dalam tempoh 40 hari. Jadi dia tak solat 40 hari tu adalah hari kebiasaan ataupun tempoh kebiasaan. Okey. Jadi mandi hadas kerana kelahiran. Jadi kelahiran itu, pertama kelahiran dia melahirkan anak tapi darah nifas tak keluar. Jadi dia mandi wiladah sahajalah. Sebab memang ada wanita yang dia panggil Zatil Jufuf. Zatil Jufuf ini adalah wanita yang melahirkan anak tanpa diikuti dengan darah nifas. Zatil Jufuf dia punya gelaran dia, wanita yang kering. Yang kedua, tapi kita jaranglah dapat wanita yang kering ni, kita ni basah manjang kan, selalu ada darah. Yang kedua adalah kelahiran bersama nifas. Jadi maksudnya di sini dia dah melahirkan, tak lama tu keluar darah nifas. Jadi macam kakak-kakak kita ni lah tadi kan. Okey, jadi situ dia punya mandi sekali je, iaitu selepas habis nifasnya. Jadi dia mandi tu mengangkat kedua-dua hadas, wiladah dan juga nifas. Dapat tu? Dapat ya? Kemudian yang ketiga adalah dua kali mandi. Mandi wiladah, kemudian mandi nifas. Macam mana boleh berlaku? Yang tadi saya bagi contoh. Di hari ke-11 baru keluar darah. Jadi maksudnya kat situ dia dah mandi untuk wiladah tu. Dan kemudian hari ke-11 keluar darah. Habis saja nifas dia 40 hari nanti, dia mandi sekali lagi. Jadi dia 2 kali mandi. Dia ada 3 pattern untuk yang wiladah dan juga nifas. Boleh nampak tak? Nampak ya? Nombor 1 dia mandi sekali je untuk wiladah. Yang kedua dia mandi 2 kali, untuk wiladah sekali dan untuk nifas sekali. Sebab ada jarak, itu kepelbagaian. Yang ketiga dia mandi sekali saja tapi di hujung. Maksudnya wiladah hanya dia, kemudian diikuti dengan nifas, lepas tu dia mandi di hujung. Nampak tak tu? Baik, alhamdulillah, jelas. So akhir sekali kita pergi ke arah keputihan. Baik, keputihan ini adalah lendir yang keluar daripada faraj ataupun rahim wanita. Dan keputihan ini sebenarnya sangat penting untuk faraj kita atau rahim kita, kerana dia melindungi rahim kita daripada orang kata tu kesakitan lah, daripada mudarat, kesakit ke. Sebab kalau rahim yang kering, jadi dia akan melecet. Jadi bila dia melecet, yang tu nanti akan keluarlah kuman ke, penyakit kulit ke dan sebagainya. Cuma bila lendir yang keluar ni, kelembapan yang keluar ini tidak dibersihkan. Contohnya pakai seluar sama berulang kali, pakai panty liner berjam-jam, dia boleh menimbulkan fungus pula. Sebab fungus ini dia akan hidup pada permukaan yang lembab. Jadi sebab itu kita kaum wanita perlu menjaga kebersihan, khususnya kebersihan bab yang itulah ya. Okey, so jadi jelas ya. Dan keputihan ini dia boleh jadi dua keadaan. Dia boleh jadi hukum dia najis, dia boleh jadi hukum dia suci. Baik, bilakah hukum dia najis? Hukum dia jadi najis apabila lendir itu keluar daripada rahim kita. Maksudnya mengalir, meleleh keluar. Jadi bila dia meleleh keluar, dia jadi najis. So kalau nak sembahyang, kita tengok dekat seluar dalam kita ada ke tak bahagian yang tu. Jadi kena tanggalkan seluar. Atau kalau susah nak tanggalkan sebab takut nanti waktu sembahyang keluar balik, bawa backup seluar dalam bersih lain. Dan seandainya kita tak ada, maka kena basuh sedikit. Tapi bila basuh itulah, ingat, takut fungus sebab dia lembab. Jadi sebab tu kena pandai jaga. Setengah orang dia guna panty liner. Jadi itu panty liner, dia bila nak
ambil wuduk, maka dia akan bersihkan. Ada lagi satu cara, ialah bila kita nak keluar atau nak sembahyang, ini especially yang berada di tanah suci. Yang berada di tanah suci, kita nasihatkan kaum muslimat kita supaya ambil kapas sumbat. Ada yang kata, Ustazah boleh tak saya pakai tampon? Betul tak saya sebut tu, tampon? Tampon, tampon kan? Dia pakai tampon kan? Saya kata boleh. Jadi memang dia sumbat, dia masukkan dan tak keluar lendir. Jadi lendir tu akan ada di dalam. Selama mana ada di dalam, dia tidak dikira najis. Tapi apabila setelah dikeluarkan, dia jadi najis. Faham ya? Jadi untuk mereka yang melakukan umrah, yang nak tawaf, sebab kalau di sa'i tak mengapa. Kalau tawaf dia mesti jaga wuduk, tak boleh batal. Jadi yang itu yang disumbat waktu tu. So tawaf lah 7 kali, dan kemudian nanti dia pergi sa'i. Jadi dah habis sa'i, waktu sa'i di setengah jalan tu dia nak singgah tandas, tak apa, sebab dekat Marwah dia ada bahagian tandas tu kan, dia keluar, lepas tu dia masuk balik, dia sambung, tak ada masalah, sebab sa'i tidak memerlukan syarat berwuduk. Okey, so jadi jelas ya. Jadi tu sumbat, bila sumbat tu insya-Allah. Jadi kalau kita rasa macam hari ni saya rasa macam tak banyaklah duduk kat rumah, saya akan banyak duduk di luar. Jadi kita risau dengan keputihan kita tu. Jadi keputihan kita ni pakailah tampon ataupun mana-mana kapas yang kita boleh sumbat supaya najis itu tidak meleleh keluar. Okey. So akhir sekali adalah berkaitan tentang wanita yang sentiasa bawa hadas, lendir yang sentiasa keluar kan, kemudian kentutnya dan sebagainya. Okey, saya tak sentuh lagi pasal haid dan istihadah. Jadi nanti kalau ada persoalan boleh tanya. Okey, jadi yang ini kita panggil orang yang daimul hadas, yang sentiasa menanggung hadas. Untuk mereka ini, cara mereka nak menunaikan solat adalah dia kena bersihkan diri dia dulu. Bersihkan kemaluan dia, bersihkan seluar dalam dia yang takut terkena najis. Kadang-kadang tembus kalau dia tak pakai panty liner ke apa ke kan. Jadi kain dia ke kain dalam ke yang terkena tu kena bersihkan dulu ya. Okey. So kemudiannya dia kena ambil wuduk setelah masuk waktu, sebab dia sentiasa keluar kan. Okey. Jadi ambil wuduk selepas masuk waktu dan sumbat sekali lagi, sebab dikhawatiri waktu dia solat nanti benda itu keluar. Jadi kalau dia pakai sumbat, dia pakai panty liner atau dia pakai pad, kemudian dia segera solat, habis waktu dia solat tu keluar, tidak batal, sebab dia dikira sebagai daimul hadas. Ini pun sama dengan orang yang selalu terkentut-kentut. Dan kentut perempuan ni pun dia boleh jadi kentut dubur dan kentut kubul, kentut vagina. Jadi dua-dua tu pun sama, jadi panggil daimul hadas. So semasa dia solat itu, dia terkentut ke apa ke tidak batal hingga dia nanti akhir bagi salam. Dah habis dah tu, dia nak teringin pula nak mengaji, boleh, bacalah beberapa juzuk. Teringin pula dia nak solat sunat, padahal dah kentut tadi tu, solat sunat pun boleh juga, diharuskan. Yang tak boleh apa? Bila masuk asar dia nak guna wuduk yang sama, yang tu tak boleh. Jadi setiap wuduk dia itu adalah untuk satu solat fardu. Solat sunat boleh beribu-ribu kali. Nak pegang Al-Quran, baca Al-Quran boleh banyak-banyak kali. Jadi wallahu a'lam. Sekarang dah pukul 10.41, saya kena buka kepada soal jawab ya. Ada tak siapa-siapa yang nak bertanya? Silakan. Silakan puan. Ya puan. Ke nak bagi saya soalan? Dah tulis ya? Okey. Boleh paskan. Oh, okey. Siapa yang dah lagi boleh bagi kepada muslimat ya. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seringkali menjadi persoalan jika haid melebihi dari 15 hari. Ada kata boleh solat jika melebihi 15 hari, tetapi jika selepas 15 hari masih ada darah yang berwarna coklat itu,
Warna coklat itulah yang jadi masalah, tidak yakin ketika solat minta pencerahan. Terima kasih. Okey. Jadi di sini untuk menentukan, sebab kita ada darah maksima kita, persoalan dia sebab darah haid maksima dia 15 hari. Betul kan? Jadi sekarang ni dah lebih 15 hari dah. Dah lebih 15 hari, macam mana kita nak buat ni? Ada lagi dia punya kesan-kesan warna coklat. Okey. Baik, sekali lagi kita tengok daripada sudut 3 pengaruh tu tadi. Pemakanan kita, persekitaran kita kan, kemudian dengan keturunan kita. Jadi kita tengok dulu kita makan apa sampai jadi lebih ni, ada tak ada makanan-makanan tambahan. Begitu. Satu. Aspek seterusnya adalah orang yang dah berkahwin ataupun belum. Orang yang berkahwin, kalau dia dapat lebih sedikit, benda itu biasa sebenarnya, kerana dia kesan daripada faraj dia tu, dalam tu kulit tu dah kedut-kedut. So jadi bila dah melahirkan anak, berapa orang, berapa kepala dah keluar kan, jadi dia kedut-kedut, kemungkinan semasa kita mandi tu dia tak habis keluar. Okey, jadi nak ceritanya tetap 15 hari maksimum. Dia tidak boleh lebih daripada 15 hari haid kita. Haid kita hanya 15 hari. Cumanya kena cek semula waktu kita kira hari pertama. Takut kita silap kira hari pertama. Jadi hari pertama kita tengok berapa hari subuh, contohnya datangnya waktu Zuhur. Jadi Zuhur dengan Zuhur yang berikutnya baru 1 hari. Bukan Zuhur itu 1 hari. Jadi Zuhur berikutnya tu baru 1 hari. Jadi kita tengok waktu ke waktu. Di situ perkiraan tu kena kira balik ya. Jadi ada beberapa faktor yang boleh menyebabkan perkiraan kita yang 15 hari itu akan jadi silap. Baik, kalau memang dah kira hari betul kalau memang sudah kita tengok faktor makanan ke apa ke sudah selesai, jadi kita tentukan pula tengok warna darah tersebut ya. Jadi kalau warna ni dia tulis sini warna coklat, warna haid ke tak? Yes, warna coklat adalah warna haid. Jadi maksudnya di situ kita tidak boleh membezakan haid ataupun istihadah. Maka kita pegang pada yang kedua, iaitu daripada kiraan hari tadi. Jadi bila kiraan hari, maksudnya kita anggaplah kena cakap dengan body kita. Kita kata ini mesti ada yang terselit, tak habis lagi keluar. Sebab tu saya tak silap saya, antara petua orang-orang tua, waktu kita mandi tu kita kena sedikit bersihkan bahagian faraj kita sebelah dalam. Masukkan dalam barang seruas atau 2 ruas jari kita. Jadi kita bersihkan dinding-dinding yang berada di dalam rahim kita itu, supaya dekat celah-celah tepi kedutan tu dia tidak menginap di situ. Jadi bila kita mandi tu kita selesaikan ya, bersihkan. Ada yang suruh pakai kain putih dan sebagainya, kain bersih ya. Jadi itu cara dan kaedah dia lah. So macam-macam mana pun bila dia keluar, dia tetap dikira sebagai istihadah sudah. Tapi provided tu maksudnya dengan syarat pengiraannya betul ya? Pengiraannya betul, maka kita tahulah. Jadi kita kena buat keputusan, kalau keluar ke engkau hari ni dah hari ke-16, keluar ke tak keluar ke, itu bye-bye, tetap dikirakan sebagai istihadah. Boleh ya? Baik, kita pergi. Banyak juga soalan, Masya Allah. Yang kedua, Assalamualaikum Ustazah, keluar tajuk sikit. Untuk sahkan wuduk bahagian muka, bagaimana keadaan sideburn seorang perempuan? Perlu potong bagi pendek ke, atau keratkan saja sideburn dengan lurutkan saja sideburn itu dengan air? Panjang lah kan. Terima kasih Ustazah. Sideburn kita kena tengok bukan yang dekat atas telinga ya. Dia kena yang dekat depan telinga. Sebab dia mesti bahagian muka. Jadi yang rambut yang tumbuh, contohnya daripada bahagian atas sebab dia panjang, itu bukan sideburn. Sideburn kita yang ada dekat di hadapan telinga. Saya tak tahulah kalau misalnya kata ada, memang kita perempuan ini, kita tengok mana rambut yang tumbuh yang bahagian betul-betul dekat kawasan muka tu. Kalau yang itu yang panjang berlebih-lebih, elok potong lah sebab nak mudahkan kan. Kalau tak ada, kita memang sepanjang-panjang itu kita kena tarik dan urutkan dengan air wuduk kita. Tapi kalau yang rambut dia tumbuh di sini, ini muka ke?
Bukan kan? Memanjang ke bawah, dia tidak, itu bukan dikira sideburn. Okay, so pastikan akar rambut tu dulu yang tumbuh yang bahagian mana. Yang situ yang kita kena basuh. Okey, jelas tak? Baik. Kemudian yang ketiga, Assalamualaikum Ustazah, saya ada kemusykilan tentang mandi hadas. Baik, ketika bersama suami datang darah haid tanpa disedari. Jadi adakah perlu mandi hadas atau tunggu habis haid dulu? Ini bonus ni, tunggu habis. Sebab kita mandi pun dia tak angkat hadas. Sebab kita punya haid masih lagi hadas besar. Jadi kita tunggulah habis. Tapi kalau rasa macam nak menyegarkan diri, sebab mandi ini pun adalah rawatan diri, dan sebahagian daripada tips atau petua tak ada dalam kitab, tak ada siapa ulama yang ajar ni. Tapi tips dan petua, kalau kita nak tahu kita ni dah habis ke belum haid, adalah dengan cara mandi. Jadi bila mandi tu keluar lagi macam tu kan, ada keluar sedikit, lepas tu barulah keluar yang jernih, ya. Okey, jadi baru kita boleh mandi. Baik, jadi tak perlu mandi untuk 2 kali. Mandi kerana berjima, dengan satu lagi mandi kerana haid, ya. Jadi terus satukan untuk selepas haid. Baik, seterusnya, bilakah sepatutnya kita qada sembahyang kita, selepas sembahyang fardu atau sebelum sembahyang fardu? Yang paling baik adalah kita melakukan solat yang pemilik waktu Zuhur. Pemilik waktu Zuhur itu adalah Zuhur hari itu. Jadi yang memiliki waktu itu yang mempunyai hak yang lebih. Jadi solatlah pemilik dia, selesaikan pemilik dia dulu, barulah kita bawa yang qada-qada yang lalu untuk kita lakukan. Yang itu yang paling baik. Tapi kalau contohnya kita tunggu imam, itu dia ada sebab lain. Kita tunggu imam kita ni tak balik-balik lagi kan. Selalu janji dating kita solat berjemaah dengan imam kita yang kat rumah tu, ya. Okey. Jadi bila dah macam tu, tengok dia tak balik-balik lagi, tapi kita tunggu. Bila kita tunggu, kita solat qada. Yang itu dibolehkan juga, ya. Okey, tidak ada masalah untuk yang mana awal, mana yang akhir, tetapi sahibul waqt, yang memiliki waktu itu lebih berhak. Seterusnya, Assalamualaikum Ustazah, apakah hukumnya jika membuang tuala wanita yang tidak dibasuh? Yang ini hukum dia kepada sama ada dia ini berakhlak ataupun tidak. Jadi dia jatuh bawah akhlak, dia bukan hukum fiqah, kecuali apabila perbuatan dia itu boleh memudaratkan orang lain. Okey, jadi bila dia memudaratkan mungkin daripada sudut faktor kesihatan, ataupun mungkin pasangan dia tengok boleh pengsan. Pasangan tengok tuala wanita yang tak dibasuh tu, dia boleh pengsan. Dia jadi makruh. Kalau pasangan boleh mati, dia boleh jadi haram. Jadi hukum itu dia berubah. Okey, jadi kalau ikut akhlaknya, dari sudut kita punya adabnya kita dengan alam semula jadi, maka yang paling baik perlu basuh terlebih dahulu. Ada yang kata, Ustazah, kita masukkan sajalah dalam disposal bin yang ada chemical tu kan. Memang betul, itu salah satu teknologi yang terbaik. Tetapi pandangan saya secara peribadi, saya sarankan basuh juga, walaupun nak masukkan dalam chemical. Sebab boleh tak bayangkan chemical responses dengan darah kita, yang akan jadi mangsa adalah bumi kita juga. Kita akan menambah lagi bahan chemical dalam atas dunia ini. Sedangkan bila kita basuh, air itu adalah alat suci. Jadi bila basuh, memanglah dia pergi ke arah longkang dan sebagainya, tapi akhirnya dia akan menyerap ke bumi juga. Dan bumi itu adalah tanah yang sekali lagi adalah alat menyucikan. Jadi kita minta supaya bahan atau sisa yang keluar daripada tubuh badan kita ini bersih, suci, tidak memudaratkan orang lain. Soalan ini nampak pendek, tapi sangat penting. Sebab penting kita selaku khalifah Allah di atas muka bumi ni, kita jaga tak bumi kita? Ya, okey. Baik.
Seterusnya darah. Ketika nak solat, saya bersihkan keputihan saya. Tetapi di dalam rahim saya ada coklat darah sikit. Tetapi darah dan coklat tersebut tidak jatuh di pantis. Jadi adakah boleh solat? Adakah itu menjadi darah period? Cuba tengok balik. Kena pastikan betul-betul darah ataupun tidak. Sebab terkadang bila kita tengok yang dekat dalam rahim kita tu, dia mungkin warna rahim kita. Jadi kita macam terkeliru, ini darah ke bukan ke kan. Okey, selama mana dia duduk dekat dalam, dia tidak dikira sebagai darah. Once dia keluar, ataupun kita boleh ambil darah tu kan, kita tarik keluar nampak darah, yang itu baru darah. Tapi selama mana dia duduk dalam diam-diam, tak ada jatuh pun dekat panty. Sebab dia tak jatuh pun kat panty, kita je yang perasan nampak macam darah lah kan. Padahal sebenarnya dia bukan darah, mungkin dia warna reflection. Pada kita punya alat rahim kita kan ada pelbagai bentuk dekat dalam tu kan. Jadi itu kemungkinan dia hanyalah warna-warna yang ada. Selama mana dia tak keluar, dia tidak ada hukum pada dia. Sama juga dengan keputihan tu tadi. Selama mana dia duduk kat dalam, duduklah dalam selamatnya. Bila kita cuba tarik keluar, okey, dia berwarna, itu baru dia dihukumkan najis lah, ya. Okey. Jadi adakah itu menjadi darah period? Tergantung kepada tempohnya. Sebab tu saya sarankan, minta sangat kaum wanita ada penjadualan period. Ada kalender-kalender period kita yang kita boleh tandakan. Sekarang ni ada apps. Kan ada apps tapi dia ikut bulan Masihi lah, dia bukan ikut bulan Hijrah. So kita tolong masukkan dalam kalender Hijrah. Sebab kalender Hijrah ni dia senang. Ada indah ke, ada apa ke kan, kita nak beribadah senang. Jadi kita nak lakukan apa-apa jugalah kan. Jadi dekat, sebab bila kalender Islam dia berkat rapat dengan ibadah kita. Jadi kita dah ada tanda, tapi paling tidak sudah ada jadual. Bila ada jadual ni, apps lagi best. Sebab dia akan bagi tahu, dia kata your period is coming anytime today. Jadi bila kita tengok tu, patutlah aku moody semacam. Sebab bila kita nak period kan dia ada tanda-tanda, betul tak? Kadang yang migraine lah, yang sakit kepala lah, yang cerit-berit lah, lepas tu bengkak buah dada pun ada lah juga, moody semacam pun ada juga, jerawat timbul pun ada, betul tak? Itu adalah simptom-simptom kan. Okey, jadi kat situ kita dah tahu dah. Dan bila kita dah ada, jadi kalaulah darah itu keluar pada tempoh itu, maka dia dihukumkan sebagai darah period, ya. Okey, so hopefully boleh jawab. Next. Assalamualaikum Ustazah, selepas melakukan hysterectomy, remove uterus, dalam tempoh kesembuhan, jika masih ada darah, so itu sebagai darah istihadah kan Ustazah? Dia boleh dikatakan sebagai darah istihadah atau darah fasad. Darah istihadah, darah fasad, keluar tetap kena solat. Okey, sebab itu adalah darah selepas kita operate, lepas operation, tapi kena luar waktu period. Sebab kalau waktu period, kemungkinan dia period. Faham ya? Jadi yang soalan ini, kalau waktu period, kemungkinan dia period. Tapi kalau dia keluar waktu period, maka dia confirm darah fasad atau darah istihadah. Okay, next. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah hukum makan pil menahan haid semasa pergi haji? Saya letak hukum dia makruh, melainkan kalau umrah. Haji ni sebab kita ada masa yang panjang, tak perlu ambil pil. Pengalaman saya, mana yang makan pil penahan haid, dia yang paling banyak masalah kat sana. Haji kita ada beberapa hari di sana. Melainkan kalau kita tengok waktu kita wukuf dekat Arafah nanti, masa 9 Zulhijjah tu kan. Jadi waktu 9 Zulhijjah ni kita wukuf dekat Arafah, lepas tu kita nak balik ke Mekah untuk tawaf. Waktu itu adalah waktu
haid kita. Kemudian kira pula waktu tawaf itu dengan waktu balik. Sebab waktu tawaf tu dia sampai habis Zulhijjah, boleh lagi. Tengok tempoh waktu kita balik tu. Jadi kalau waktu balik kita memang waktu period. Okey, boleh tak bincang dengan pihak tabung haji? Saya punya waktu period begini-begini sebelum ambil pil. Waktu ini boleh tak saya penerbangan saya macam ini macam ni? Nak tangguhkan penerbangan. Dia orang akan consider. Dia akan consider supaya kita selesai tawaf kita. Jangan awal-awal lagi dah ambil pil menahan haid. Jadi itu saranan saya secara peribadi lah. Sebab haji kita ada banyak masa. Malah sebenarnya ada lagi dipanggil Fatratun Naqa. Fatratun Naqa adalah tempoh di mana kita sedang dalam haid. Tapi seandainya ada tempoh 3 jam kita tidak keluar haid. Jadi dia in between. Haid, tengahnya tu tak ada. Kita boleh mandi, pergi tawaf, lepas tu selesai sa'i. Waktu sa'i keluar haid tak apa. Jadi tawaf kita itu diterima sudah. Jadi saya tak sarankan yang pergi haji untuk ambil pil. Ya. Kalau nak ambil pil tu yang pergi umrah tu. Yang umrah tu sebab dia tak ada banyak masa. Dia ada 4 hari je di Mekah. Atau 3 hari, 4 hari atau kurang di Mekah. Dia tak macam lama macam dulu 14 hari ke kan, sekarang sekejap aja dalam 12 hari, 13 hari. Okey. Tidak lama seperti dulu. Baik, semasa pergi haji saya makan pil menahan haid, bila balik terus menopause. Itulah pada umur 40-an. Memang macam tu. Itu pengalaman kita. Saya sampai saya kata, bila di sana tu asyik banyak je tanya, saya kata awak ambil pil tahan haid ke? Ya. Okey, selesaikan masalah dia. Lepas tu ada lagi masalah, ambil pil ke? So itu yang saya buat kesimpulan, jangan ambil pil. Macam tu, sebab dia akan ada masalah sahaja. Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Walau bagaimanapun kembalilah jumpa dengan doktor. Okey, jumpa doktor, tapi tengok doktor yang tahu hukum hakam ni juga. Doktor yang suka nak pergi ke tanah suci. Doktor yang dia nak bantu jemaah-jemaah ni. Doktor yang dia punya iman dia lebih. Cari yang macam tu. Okey. Assalamualaikum Ustazah, selalunya haid saya datang 7 hari. Okey, selepas disemak dah clear, tetapi bila berjalan pergerakan banyak ada keputihan yang berwarna kuning. Jadi saya tak pasti sama ada itu darah haid atau keputihan. Mohon pencerahan Ustazah. Okey. Ada 2 cara untuk mengetahui kita ini sudah bersih ataupun belum. Cara yang pertama yang disarankan oleh Ummul Mukminin kita Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, apabila ada seorang wanita Ansar, dia datang, dia bawa kapas dia yang tercalit dengan dia punya lendir. Dia letak dalam bekas, dia tunjukkan kepada Sayyidatuna Aisyah. Dia kata, ini saya bersih ke belum? Dah bersih ke belum? Sama je perangai macam kita juga pun nak suruh orang tengok juga warna tu kan. Jadi Sayyidatuna Aisyah pun sebut, janganlah kamu mandi, tergesa-gesa mandi sehingga benar-benar keluar sudah warna putih. Okey, nampak tu? Baik. Jadi kat situ alas kita punya apa kata tu, dia punya bukti dan dalil di mana bila kita nak mandi tunggu sudah ada tanda bersih keluar. Jadi antara tanda bersihnya keluar bila ada lendir yang berwarna putih atau jernih. Okey. Manakala warna kuning, okey, contohnya yang tadi dia punya problem dia kata setelah disemak dia dah korek habis clear. Okey, kalau waktu korek habis tu clear tu ada lendir warna jernih contohnya, itu sudah tanda kita bersih. Manakala kuning yang keluar selepas itu tidak lagi dianggap sebagai haid. Faham? Sebab kita waktu-waktu biasa pun kadang-kadang lendir kita warna kuning, betul tak? Ya, okey. Jadi warna kuning ataupun warna darah yang keluar selepas sudah ada tanda suci, dia tidak dikira sebagai haid lagi.
Tapi syarat dia mesti kena ada tanda suci. Dan tanda suci itu dengan keluarnya lendir warna putih. Yang ini selalu yang berhadapan dengan masalah ni yang menopause lah. Yang menopause ni kadang-kadang keluar sikit kan. Lepas tu keluar dah warna putih. Lepas tu esok kuning lagi. Ini mana satu lah ni, macam tu kan. Okay. So jadi jelas ke tak? Jadi warna kuning tu tadi, dia keluar waktu-waktu biasa dia anggap sebagai darah biasa. Waktu-waktu biasa dia anggap sebagai suci. Tetapi warna kuning kalau keluar pada waktu period, dia akan dianggap period. Jadi kuning ini dia pakai dua wajah. Jadi dia boleh jadi wajah suci, dia boleh jadi wajah haid. Ya, bergantung sekali lagi kepada keadaan. So nak tentukan garis panduan dia adalah macam tadi ni, dia korek dah habis dah clear dah. Tapi bila dia berjalan, pergerakan banyak dan sebagainya, dia ada keluar keputihan. Pergerakan yang banyak, berjalan yang banyak, kita wanita ini dia ada beberapa jenis air putih. Pertama, air putih discharge yang biasa yang kita panggil air wadi. Yang tu kalau kita kadang angkat barang, mengemas dan sebagainya, kan tiba-tiba tengah mengemas, menyapu, macam alamak panas saja keluar. Jadi yang tu boleh jadi air wadi. Keluar pula warna kuning. Kan? Jadi dia air wadi ya. Ada lagi air mazi. Air mazi ini dia air kerana keasyikan, kerana syahwat ya. Okey. Jadi dia mengiringi sebelum air mani. Di sebelum air mani keluar, air mazi. Air mani pula adalah kemuncak lendir yang keluar sewaktu tengah kemuncak syahwatnya. Jadi selebihnya itu adalah kita panggil air wadi. Tapi sebahagian ulama ada menamakan macam-macam jenis discharge yang keluar daripada kaum wanita ini. Dan dia, lendir tersebut, dia ikut pelbagai bentuk sebab dia menentukan kesuburan seseorang wanita. Kalau dia macam likat semacam, macam gam kanji, siapa pernah main gam kanji? Okey, dulu gam kanji yang kita buat, tepung kanji tu kan kita masak. Tapi kalau dia likat macam tu, tapi bila tarik tu dia tak ikut ya, yang itu tidak subuh. Jadi yang subuh tu yang putih jernih, yang tarik tu panjang. Dia sesekali saja dia keluar dia. Itu adalah waktu yang paling subuh. Dia macam putih telur. Jadi wallahu a'lam, saya rasa ada lagi tak? Okey. Sekiranya ada anak-anak yang alami darah fasad sebelum umur 9 tahun atau semasa 9 tahun kemudian berhenti seketika, apakah situasi si anak? Apakah tindakan sewajarnya? Ada ibu bapa terus menganggap haid pada si anak itu. Anak tersebut mengalami kejutan, kena jaga solat, aurat, pergaulan dengan rakan-rakan dan lain-lain. Jadi kalau anak sebelum 9 tahun darah fasad, sebelum 9 tahun darah fasad ya? Tapi kalau umur 9 tahun, tengok hijrah, kena kira ikut bulan hijrah. Bulan hijrah dia pendek sikit. Okay, 9 tahun dia 9 tahun hijrah ya, bulan Islam. Kalau semasa 9 tahun dia keluar darah, semasa 9 tahun dia dah boleh dikira period dah. Jadi waktu ini tindakan sewajarnya seorang ibu adalah kena didik anak tersebut. Didik anak itu dengan 3 perkara. Pertama, pengetahuan tentang period tersebut, fungsi period itu. Kenapa ada period, kenapa lelaki tak ada period, dan juga pengalaman kita, macam mana kita menempuh period. Yang kedua, ajar anak-anak itu tentang hukum hakam yang wajib pada dia sudah. Jadi dia kena wajib menutup aurat, wajib dah menunaikan solat dan sebagainya ya. Okey, dan yang ketiga, minta anak ini jaga maruah dia. Jadi maruah dia ada 3. Satu, pergaulan. Yang kedua, tu batas aurat dia. Yang penampilan dia. Yang ketiga, bahasa percakapannya. Jadi ibu kena didik dia lah. Dan dia tak cukup masa sebulan. Mungkin ibu ini perlu mendidik dia dalam tempoh setahun ya? Didik sikit-sikit, sebab antaranya nak pembersihan. Sebab period ni dia berkaitan dengan kebersihan.
dengan penggunaan air dan sebagainya. Jangan letakkan tanggungjawab itu pada sekolah. So kita sebagai ibu kena ke hadapan untuk membantu anak ini, ya. Okey. Baik, last kali soalan akhir. Assalamualaikum Ustazah. Masa kita nak melahirkan melahirkan anak, darah keluar sampai penuh dekat pad, kita boleh solat ke tak? Masa kita nak melahirkan, maksudnya di sini nak melahirkan, belum melahirkan dan bukan sedang melahirkan, ya. Okey. Jadi masa nak melahirkan, sebelum melahirkan, walaupun darah itu keluar sampai penuh dekat pad, kalau contraction pun belum datang lagi, tetap kena solat, ya. Jadi kalau kita duduk dekat ward dengan pakaian kita yang tak menentu dan sebagainya, dan kita rasa tak boleh nak solat, wayar sana wayar sini, solat hormat waktu, ganti nanti lepas habis kita nifas. Jadi kita ingat tu berapa banyak kita hutang, okey. Dan seandainya lah kita tak pasti kita ni hidup ke tak, kan, semasa kita melahirkan, pesan kepada suami kita, bang, saya tak solat lagi ni bang, tak solat lagi. So macam mana, apa yang suami nak buat, mintalah tolong sedekahkan ke apa ke, sebab kita nak cover solat kita tu. Okey, boleh ke? Ya, tapi paling baik buat solat hormat waktu. So solat hormat waktu ini adalah keadaan emergency di mana kita tidak ada kemampuan untuk solat yang sempurna. Contohnya, tidak ada air, tidak ada tayamum, atau kita dalam keadaan yang bernajis, yang macam ni lah, bernajis, kita tak boleh keluar daripada najis itu. Kalaupun kita ambil wuduk, dia tetap najis. Macam mana wuduk settle tapi kita sembahyang dalam keadaan najis? So insya-Allah, mudah-mudahan Allah terimalah kita punya ikhtiar, ya. Okey. Baik, terima kasih banyak atas soalan-soalan yang diberikan. Saya mohon ampun dan maaf, ya, seandainya tidak menepati apa yang perempuan perlukan dan harapkan. Tapi kita 9.30 patut habis pukul berapa, ya? 9.30, 10.30 patut habis pukul 11.30 kot, Ada masa setengah jam lagi tak? Macam mana puan? Ada masa setengah jam lagi ke, ataupun sudah selesai, sudah habis? Dia patut 2 jam katakan. Masa ceramah 1 jam, soal jawab 1 jam. Ada lagi? Dah habis dah? Ke ada lagi?